Sebelum itu, sila bantu saya dengan tekan butang like, subscribe dan loceng supaya anda tidak tertinggal video-video baru di channel ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Apa khabar? Baiklah, pada video yang lalu kita telah mempelajari punca-punca kerosakan makanan. Pada video kali ini pula, kita akan mempelajari mengapa makanan perlu diawet, kaedah pengawetan yang sesuai serta kepentingan pengawetan makanan. Sebelum itu, cuba kamu perhatikan situasi berikut. Bagaimanakah cara Pak Ali memastikan buah mangganya tidak rosak? Untuk mengetahui kaedah yang sesuai, jom kita belajar bersama. Pertama sekali, mari kita lihat tujuan pengawetan makanan. Ya, pengawetan makanan adalah bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Dengan ini, makanan lambat rosak dan dapat disimpan dengan lama. Dalam topik ini, kita akan mempelajari 10 kaedah pengawetan makanan. Yang pertama, pendidihan. Kedua, pemasinan. Seterusnya, kaedah pelilinan, pempasturan, penyalaian, pengetinan dan pembotolan, penyejuk bukuan dan pendinginan, pengeringan, pembungkusan vakum dan penjerukan. Mari kita imbas kembali topik mikroorganisma. Di dalam topik mikroorganisma, kita telah mempelajari faktor pertumbuhan mikrob. Antara faktor pertumbuhan mikrob adalah air, udara, suhu, nutrien dan keasidan. Bagaimanakah faktor-faktor ini boleh menyebabkan kerosakan makanan? Untuk mengetahui jawapannya, pastikan adik-adik mengikuti video ini sehingga ke penghujung. Sekarang, mari kita lihat kaedah pengawetan makanan. Kaedah yang pertama ialah pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi membunuh kebanyakan mikroorganisma. Kaedah yang seterusnya ialah penjerukan. Penjerukan merupakan proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Keasidan atau kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh atau membiak. Seterusnya ialah kaedah pembungkusan vakum. Kaedah ini merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. Kaedah yang seterusnya ialah pengeringan. Pengeringan merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ketuhar. Ketiadaan air menyebabkan mikroorganisma akan mati atau menjadi tidak aktif. Kaedah pengawetan yang seterusnya ialah penyejuk bekuan dan pendinginan. Kaedah ini biasa dijumpai di rumah. Penyejuk bekuan merupakan kaedah penyimpanan makanan pada suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Pendinginan merupakan kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang dari 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Seterusnya, kita beralih pula kepada kaedah pemasinan. Pemasinan menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dahulu lagi. Kaedah ini digunakan untuk memasinkan ikan, telur dan sayur-sayuran.
Seterusnya, kaedah pengetinan dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan melibatkan proses mendidihkan makanan untuk membunuh semua mikroorganisma. Makanan kemudiannya disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Kaedah pelilinan pula merupakan proses menyalut buah dan sayuran seperti apel, oren, lemon dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya. Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah. Pernahkah adik-adik makan daging salai masak lemak cili api? Perkataan salai itu menunjukkan salah satu kaedah pengawetan, iaitu penyalaian. Penyalaian merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Kaedah pengawetan yang terakhir yang kita akan pelajari dalam topik ini ialah pempasturan. Pempasturan ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Antara makanan yang biasa diawet menggunakan kaedah pempasturan adalah susu, produk tenusu, jus, air, makanan dalam tin dan sebagainya. Louis Pasteur merupakan ahli sains yang berjaya membuktikan bahawa kaedah pemanasan dengan diikuti kaedah penyejukan segera dapat membunuh kebanyakan bakteria. Kaedah yang dinamakan pempasturan ini diambil sempena nama beliau. Sekarang kita lihat pula kepentingan pengawetan. Pertama, mengatasi masalah bekalan makanan. Kedua, setengah makanan yang dihasilkan oleh sebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Ketiga, makanan bermusim sentiasa diperoleh. Keempat, senang disimpan dan mudah diangkut. Dan akhir sekali, makanan yang diawet boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Sehingga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Selamat belajar. Assalamualaikum dan jumpa lagi.